Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan paling menarik yang pernah saya sampaikan kepada Anda semua. Memang rakyat dah bosan dengan politik yang ada sekarang. Memang rakyat dah bosan dengan edisi cantas mencantas. Rakyat dah bosan edisi nak tumbangkan kerajaan. Tak puas lagi dengan langkah Sheraton, nak dibuat lagi langkah Sheraton 1, 2 dan 3. Tak puas lagi Muhyiddin pun dicantas pada masa menjadi Perdana Menteri. Kali ini pula ada lagi cerita-cerita yang nak mencantas Perdana Menteri. Apa nak jadi kalau macam tu? Tapi saudara, isu yang kita nak cakap pada petang ini ialah tentang rakyat bosan dakwaan tak masuk akal hadi. Ini kata Muhammad Hairi. Saudara, sejak akhir-akhir ini, selepas PRN 2023 untuk 6 buah negeri, dan selepas kononnya ada ramalan bahawa Anwar Ibrahim dan akan tumbang pada bulan Ogos ini, pada bulan 8 ini dah 1 hari bulan September dah. Habis dah bulan 8, tak tumbang juga Anwar Ibrahim. Akhirnya, makin hari makin luar biasa dakwaan-dakwaan daripada Hadi. Tak tahulah pada pendapat anda masuk akal atau tidak. Tetapi menurut Muhammad Hairi, ia dah tak masuk akal lagi. Saudara-saudara sekalian, Parti PAS dan Perikatan Nasional seharusnya mengutamakan tawaran dan agenda yang ingin dibawa di negeri ini sebagai bahan kempen pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai dan Simpang Jeram, dan bukannya menceritakan tentang retorik kosong tentang perubahan kerajaan pusat. Itulah. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh NAIB Ketua Pemuda UMNO Muhammad Hairi Sah ini. Tak kiralah siapa parti politik, tak kiralah apa gangguan parti politik, setiap kali nak memberikan kempen ataupun mahu menang, mereka perlu menawarkan dan agenda yang ingin dibawa di negeri, yang ingin dimenangi, bukan tentang perubahan kerajaan pusat. Sampai bila kita nak dengar cerita tentang perubahan pusat? Sampai bila? Itu persoalannya. Dah tak tahan sangat ke tunggu 4 tahun lagi? Atau ada yang nak dikejar-kejar? Itu yang dipersoalkan oleh netizen. Apa yang nak dikejar sangat? Apa yang nak tergesa-gesa sangat? Kata mereka. Adakah sesuatu yang ingin nak dicapai atau nak ditutup? Kata mereka. NAIB Ketua Pemuda UMNO Muhammad Hairi Shah mengatakan bahawa rakyat khususnya golongan muda di Johor lebih berminat untuk mendengar agenda meningkatkan taraf ekonomi berbanding isu politik. Saya pun kalaulah itu pergi ke Sabah, saya sebagai anak muda, saya lebih mahu melihat tentang bagaimana atau apa agenda meningkatkan taraf ekonomi yang ada di negeri saya di Sabah berbanding dengan politik. Politik ni kadang-kadang orang Sabah kata karut. Anda tahu maksud karut? Karut itu kalau di Sabah tu tipu. Jadi kalau anda nak belajar perkataan Sabah, karut, K-A-R-U-T itu, kalau di Sabah boleh diartikan sebagai menipu. Saudara, rakyat sebenarnya sudah bosan mendengar dakwaan tidak masuk akal daripada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bahawa kemenangan parti itu akan membantu merubah kerajaan persekutuan. Saya tak tahu solusi atau bagaimana cara yang boleh diadaptasi oleh Perikatan Nasional PAS sehingga boleh membentuk kerajaan baru. Kata beliau lagi, rakyat sudah letih. Kalau lihat di Kelantan, Terengganu dan Kedah selepas kemenangan Perikatan Nasional, akhirnya Menteri Besar mereka tetap juga bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi amat penting keselarian antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, katanya lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian Sukan Bangsa Johor 2023 di Stadium Arena Majlis Bandaraya. Hari ini beliau diminta mengulas dakwaan Abdul Hadi Awang bahawa kemenangan calon Perikatan Nasional di Pulai akan mengukuhkan perubahan kerajaan yang menurutnya boleh berlaku bila-bila masa. Dulu janji bulan 8 dah, nak bulan 9 dah ni. Tak tahulah nak buat apa lagi. Sementara itu, Muhammad Hairi yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Larkin turut meminta agar pengundi Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram terus memberikan kepercayaan kepada calon Pakatan Harapan yang mewakili kerajaan perpaduan.
Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa Belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Negeri berkata rakyat boleh menilai usaha dan komitmen dipamerkan kerajaan pusat dan kerajaan negeri mentadbir menerusi pelbagai inisiatif khususnya Agenda Maju Johor 2030 katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu kali ini. Adakah anda juga seperti pemikiran kami berdua, iaitu Muhammad Dahiri mengatakan bahawa rakyat bosan dakwaan tak masuk akal hadi, ataupun anda juga sehaluan dengan mengatakan bahawa yang kita nak dengar ialah agenda meningkatkan taraf ekonomi berbanding isu politik. Sampai bila nak bercakap tentang merubah kerajaan pusat? Sampai bila nak menumbangkan kerajaan pusat? Kalau ini berlarutan, dendam kesumat terus berlaku, hancurlah Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ramai orang tanya dalam ruangan komen selepas saya membuat pendedahan berapa gaji ahli parlimen dan menteri di Malaysia. Saya sudah menyatakannya, saya sudah menerangkannya kepada anda berapa gaji menteri dan ahli parlimen itu, dan ramai orang terkejut. Tapi ada juga persoalan. Mereka kata tolong pula dedahkan berapa gaji dan allowance seorang hakim di Malaysia. Mesti ramai yang nak tahu kan berapa gaji mereka, berapa duit mereka dan berapa pendapatan mereka. Ini dipetik daripada negaramerdeka.com. Ramai yang tak tahu berapa sebenarnya gaji dan allowance hakim di Malaysia. Hakim Mahkamah Tinggi dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan setelah merujuk ke Majlis Raja-Raja. Sebelum menasihati Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri pula haruslah merujuk kepada Ketua Hakim Negara. Ini adalah berdasarkan perkara 122B Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan perkara 123 Perlembagaan Persekutuan, sebelum pelantikannya, seseorang hakim haruslah memiliki kelayakan seperti berikut, iaitu dia mestilah seorang warga negara Malaysia dan dalam tempoh 10 tahun sebelum pelantikannya, mestilah seorang peguam yang menjalankan amalan guaman atau seorang pegawai dari Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Persekutuan dan Negeri atau mana-mana salah satu daripadanya. Maknanya, seorang hakim itu mestilah dari latar belakang perundangan yang memiliki ijazah undang-undang dan telah menjalankan amalan guaman sama ada di dalam kerajaan atau swasta. Ada orang tanya berapa sebenarnya gaji dan allowance seorang hakim. Dalam posting ini saya akan senaraikan saraan seorang hakim Mahkamah Tinggi saja. Ia sebenarnya telah termaktub dalam Akta Saraan Hakim 1971 Akta 45. Hakim-hakim pun terima gaji bulanan juga, dibayar daripada kumpulan wang disatukan. Nombor 1. Gaji pokok seorang hakim ialah sebanyak RM26,500. Kedua, subsidi allowance rumah ialah sebanyak RM3,000. Ketiga, peruntukan pembantu rumah ialah RM2,000. Sebelum saya teruskan, saya tertarik dengan allowance, subsidi allowance rumah seorang hakim bernilai RM3,000. Saya setuju dengan allowance ini kerana ialah kita nak lihat hakim kita ini diperjuangkan, pastilah takkanlah diberikan rumah yang biasa-biasa saja kan. Dia perlu rumah yang setaraf dengan jawatan beliau. RM3,000 itu untuk seorang hakim yang tinggal di Kuala Lumpur atau di mana-mana negeri, bagi saya ialah munasabah. Dan ketiga itu pula ialah peruntukan untuk pembantu rumah sebanyak RM2,000. Ini juga adalah sesuatu yang munasabah. Kerana kalau kita tahu gaji seorang pembantu rumah khususnya pada waktu ini ialah lebih kurang dalam nilai RM2,000. Sedangkan gaji minimum pun sudah RM1,000. Apakah pula gaji pembantu rumah seorang hakim? Betul tidak? Yang keempat yang diterima oleh hakim ialah
Peruntukan jagaan halaman rumah RM3.000 setahun. Ini bukan sebulan tetapi setahun. Kelima, elaun perumahan khas. Separuh dari subsidi elaun rumah iaitu RM1.500 jika tinggal di kautus yang disediakan kerajaan yang mana perabotnya ialah penuh, fully furnished. Nombor 6. Elaun keraian sebanyak RM5.000. Ketujuh, elaun wilayah iaitu 10% dari gaji pokok bagi hakim-hakim yang bertugas di Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak iaitu lebih kurang dalam RM2.650. Elaun khas kehakiman sebanyak RM6.000. Ulang sekali lagi, yang ke-8 ialah elaun khas kehakiman sebanyak RM6.000. Itu saja gaji dan elaun seorang hakim. Campur tolak darab bahagi jumlah sebulan gaji seorang hakim lebih kurang dalam RM45.150 sebulan. RM45.150 sebulan. Antara kemudahan lain yang dinikmati oleh hakim-hakim pula ialah nombor 1, kenderaan rasmi kerajaan beserta semua aksesori dan petrol serta penyelenggaraan dan tol ditanggung oleh kerajaan. Minyak dan tol free. Ia juga diletakkan lambang yang diluluskan oleh Ketua Hakim Negara. Nombor 2, elaun dan pakaian uniform pemandu ditanggung oleh kerajaan. Kadar yang sama seperti pemandu kerajaan. Driver free. Nombor 3, elaun tugas rasmi luar pejabat atas kadar yang sama seperti pegawai JUSA A. Keempat, pakaian rasmi pada kadar RM1.500 sekali dalam 2 tahun. Baju kerja juga free. Nombor 6, pakaian istiadat pada kadar yang ditentukan oleh perbendaharaan. Nombor 6, elaun pakaian panas jika dikehendaki bertugas di negara sejuk atas kadar sama seperti pegawai JUSA A. Nombor 7, bayaran subsidi pakaian black tie atas kadar yang sama seperti diterima pegawai JUSA A. Nombor 8, pasangan hakim layak menuntut elaun pakaian bagi majlis istiadat rasmi atas kadar yang sama seperti hakim tersebut. Nombor 9, kemudahan perubatan atas dasar atas kadar sama seperti pegawai JUSA A. Nombor 10, cuti tahunan selama 35 hari tidak termasuk cuti umum dan hujung minggu. Nombor 11, bekalan utility di rumah hakim ditanggung oleh kerajaan. Bekalan ini ialah air, elektrik, kumbahan dan gas bermeter. Semua utility free. Nombor 12, talian telefon dan internet di rumah hakim ditanggung oleh kerajaan juga free. Talian telefon bimbit sehingga RM500 ditanggung oleh kerajaan. Nombor 13, kemudahan membeli telefon bimbit atas kadar yang sama seperti pegawai staf 3. Saya percaya merujuk kepada pegawai turus 3, handphone juga free. Nombor 14, kemudahan keluar negara bagi diri sendiri, isteri dan 3 orang anak berumur bawah 21 tahun pada kadar kelas pertama Kuala Lumpur ke London bagi diri sendiri dan pasangan dengan kelas ekonomi bagi 3 orang anak. Kemudahan ini layak dituntut sekali dalam 5 tahun, kecuali Ketua Hakim Negara setahun sekali raya datang lagi. Hakim boleh memilih untuk mengambil tiket ini atau tunai seperti mana yang ditetapkan oleh kerajaan. Ke-15, kemudahan balik ke wilayah asal. Hakim Semenanjung boleh bertugas di Sabah dan Sarawak dan sebaliknya. Sekali dalam setahun atas kadar kelas pertama bagi diri sendiri dan pasangan dan kelas ekonomi bagi 3 orang anak di bawah 21 tahun umur.
Kemudahan mesti digunakan dalam tahun yang sama. Nombor 16, kad pesara pada apabila hakim bersara. Nombor 17, kemudahan keahlian kelab sukan atau rekreasi seperti yang dibayar kepada pegawai JUSAE. Nombor 18, kemudahan pinjaman kenderaan kerajaan seperti kelayakan pegawai JUSAE. Nombor 19, kemudahan pinjaman ke perumahan kerajaan, maksimum pembiayaan Rm700.000. Dan ke-20, manfaat kematian dan kecederaan apabila berlaku kemalangan dalam penerbangan kapal terbang. Kematian Rm150.000, kecederaan kekal antara Rp150.000 hingga Rp275.000. Okeylah, cukuplah tu. Rambang mata tengok angka-angka dan ayat-ayat free tersebut. Itulah saraan dan manfaat bagi seorang hakim yang berkhidmat di Mahkamah Tinggi di Malaysia. Dari burai saudara-saudara sekalian, itu dia pendedahan tentang berapa gaji dan allowance hakim di Malaysia yang ramai tak tahu. Dipetik daripada negaramerdeka.com, ditulis oleh, kita kongsikan artikel ini, ditulis oleh Nabil Nakik 6 daripada Facebook, dipetik dari negaramerdeka.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini kerana ianya pasti memberikan manfaat kepada Anda semua. Jangan tanya lagi kalau udah tahu. Bye-bye.